Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah merupakan mukjizat agung yang sangat hebat untuk umat Islam. Di dalamnya sangat banyak rahsia-rahsia ajaib yang sudah pun terbongkar, sedang terbongkar, sedang dikaji dan akan terbongkar dari masa ke semasa hingga kiamat. Sebab itu Al-Quran ini dikatakan hidup sepanjang zaman. Ianya bukan setakat dibaca dan dihafaz, tapi dikaji dan dikaji sepanjang zaman. Tidak ada di dunia ini satu buku setebal Al-Quran yang berusia 1000 tahun lebih yang masih dibaca, dihafal dan dibahas serta dikaji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah saya akan memaparkan beberapa siri fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran yang membongkar rahsia-rahsia keajaiban tentang mukjizat atau ijaz Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah. Maka dalam siri pertama ini, InsyaAllah kita cuba bahas, teliti dan bongkar rahsia satu makhluk halus yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ada satu surah namanya surah Al-Ankabut, iaitu surah labah-labah. Muslimin muslimat, bagi kita, setengah-setengah kita, apabila disebut sarang labah-labah, maka kita teringatkan lambang ini. Lambang Ma'al Hijrah. Tapi mungkin tidak ramai yang mengetahui rahsia berlapis-lapis di sebalik pendedahan Allah tentang labah-labah ini. Sebelum kita meneruskan rahsia, membicarakan rahsia labah-labah, mari kita baca dan perhatikan ayat 41 surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita. Allah menyebutkan bahawa golongan yang melantik pemimpin atau wali selain daripada golongan yang wala dan patuh kepada Allah, maka institusi itu atau masyarakat itu macam seperti labah-labah membina rumah. Kita semua perhati rumah labah-labah macam mana. Selanjutnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Itulah sarang labah-labah. Selemah-lemah rumah, Allah Ta'ala kata adalah rumah labah-labah. Kesimpulannya dari ayat itu, kita dapat fahami bahawa golongan yang melantik pemimpin selain daripada yang berawalak kepada Allah, ibarat golongan yang mencari perlindungan rumah yang sangat rapuh. Kenapa sangat rapuh? Dia tidak dapat membawa ke akhirat. Di dunia sudah roboh. Untuk mengetahui tentang maksud rapuh, kita lihat ahli-ahli tafsir sebelum ini menguraikan rapuh itu dengan maksud dia tidak bertahan lama. Rumah labah-labah tidak dapat bertahan lama.
Artinya, orang yang mencari kepimpinan selain Allah, yakni berwalikan lain dari golongan yang mengikut kehendak Allah, maka rumah atau institusi mereka sangatlah rapuh. Mudah binasa seperti rumah labah-labah. Kenapa ahli tafsir menghuraikan begitu? Mereka kata, sebab lemah tu ialah kerana sarang labah-labah tidak mampu melihara penghuninya dari kepanasan matahari dan kedinginan sejuk. Ia tidak memberi teduhan yang cukup dari hujan lebat, angin kencang, serangan musuh dan sebagainya. Memang kita dapat perhatikan, sarang labah-labah ni mana ada bumbung nak berteduh dari matahari dan hujan. Mana ada dinding nak bertahan daripada angin ribut. Dahlah begitu, tingkap pintu pun tak ada. Terdedah. Itulah yang kita tengok. Rumah labah-labah yang kita katakan dia lemah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, selepas kajian ilmiah, kajian dibuat, ternyata itu bukan kelemahan sebenar. Yang macam kita nampak tu, lemah secara zahir. Rupanya ayat Quran ni rahsianya berlapis-lapis. Ada kelemahan yang sangat dahsyat lagi. Yang lebih dahsyat daripada apa yang kita nampak secara mata kasar. Subhanallah. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat rahmati Allah, sebelum kita lanjutkan cerita rahsia kelemahan rumah labah-labah ini, mari kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW menyebutkan bahawa sesiapa yang membaca satu huruf saja daripada ayat-ayat Allah, maka dia akan mendapat pahala yang banyak, iaitu 10 kali ganda, 10 pahala. Kalau dia baca alif 10, lam 10, mim 10, alif lam mim sudah 30 ganjaran pahala. Bayangkan kita tadi sudah membaca satu ayat, lebih banyak daripada itu. InsyaAllah berganda-ganda pahala. Bukan setakat itu saja. Kita mendengar, membahas, mengkaji ayat-ayat Allah ini, InsyaAllah lagi besar pahalanya. Tapi ingat muslimin-muslimat sekalian, pahala ni jangan untuk kita saja. Kita cari pahala jariah. Kita sebarkan kepada orang lain supaya pahala kita berterusan dan berpanjangan. Iaitu dengan cara kita subscribe dan share kepada seramai mungkin. Supaya insya-Allah pahala tu selagi orang baca, selagi orang dengar, selagi orang teliti, kita dapat sama saham percuma yang disebut sebagai amal jariah. Baiklah muslimin muslimat sekalian, kita sambung cerita tadi. Rahsia. Menurut beberapa kajian secara terperinci, dari segi biologinya, sarang labah-labah ini tidaklah selemah yang disangka. Bahkan dia sangat kuat. Perhatikan apa yang disebut oleh para penyelidik MIT, Institute Technology Massachusetts, Amerika Syarikat. Dia kata apa? Selepas kajian mendalam terhadap struktur molekulnya, mereka menemui kombinasi elemen-elemen unik seperti kandungan protein dan susunan kristal bersaiz nano. Tu dia hebatnya sarang labah-labah ni. Ini menjadikan sarangnya sangat kuat. Bukti kuat, kita boleh lihat, perhatikan. Antaranya, mangsa tidak dapat melepaskan diri bila terperangkap dalam sarangnya. Tengok gambar tu. Ular yang begitu besar pun bila dah terperangkap dalam sarangnya, kena lilit, tak boleh lepaskan diri. Kerana benang-benang sarang labah-labah ni kuat rupanya. Bukan setakat itu, kita cuba lihat bagaimana pokok yang begitu besar dia boleh lilit, dia boleh selimut pokok itu. Hebat sungguh rupanya. Ya? Kenapa jadi begitu? Sebab benang-benang sarangnya
rupanya 3 kali ganda lebih kuat dari benang sutera dan lebih anjal daripada benang sutera itu. Muslimin muslimat rahimallah. Unik kan? Uniknya kenapa labah-labah ni tidak melekat pada jaring-jaringnya sendiri. Dia merayap lancar je. Sedangkan musuh-musuh atau serangga-serangga lain, bila kena dekat rumah dia, dia akan melekat. Kerana sesawang dia terbagi kepada dua kategori. Satu, sutera likat yang melintang tu. Dia boleh direnggang, melekit dan melekat untuk menangkap mangsa. Dia boleh jerut mangsa. Yang kedua, sutera tidak likat. Itu macam tiang lah. Tiang kepada rumah. Dia bersifat kering dan kaku. Sokongan, dia merupakan sokongan kepada struktur rumah. Itu saya kata macam kita tiang ataupun siri ke. Ada lagi rahsia yang lain. Yang ini masih orang dalam kajian. Iaitu kenapa sarang labah-labah ni ada bahagian rapat-rapat dan ada bahagian renggang-renggang ataupun jarang-jarang. Apakah labah-labah ni memahami undang-undang fizik? Ini yang mengherankan. Ya. InsyaAllah mungkin di masa akan datang, rahsia ini akan terbongkar juga. Okey, kalau kita sudah faham bahawa sarang labah ini sangat kuat, maka apakah yang lemahnya? Yang Allah Ta'ala sebut sarang labah-labah itu sangatlah lemah. Apa yang lemahnya? Oh, rupanya kelemahan yang sebenar terdapat dalam kehidupan institusi keluarga. Mari kita fahami fakta-fakta berikut. Pertama, siapakah yang menyulam sarang dia atau yang membina rumah? Oh, rupanya labah-labah betina. Labah-labah betina yang buat rumah. Dia tidak macam manusia. Pada umumnya yang membina rumah ialah laki-laki. Walaupun jarang-jarang ada perempuan. Tapi itu bukan umum. Kenapa labah-labah betina yang buat sarang? Yang membina rumah? Kerana saiz badannya lebih besar dari labah-labah jantan. Apakah labah-labah jantan ni pondan? Wallahu alam bisawab. Tapi dia kecil badannya. Jadi kalau orang manusia, orang lelaki yang bina rumah kerana badan dia lebih kuat daripada badan orang perempuan. Oleh kerana dia yang bina rumah, maka dialah jadi ketua rumah. Dan dialah pemilik rumah. Ini kelemahan pertama. Kalau manusia macam tu, iaitu yang betina dia jadi ketua, yang perempuan dia jadi ketua, maka orang sebut dia queen control. Dia jadi huru-hara juga rumahnya, rumah tangganya. Okey, muslimin muslimat sekalian. Sarang itu, bila yang membuatnya betina, maka dialah menguasai sepenuhnya rumah itu. Apabila siap rumah, si jantan hanya diizinkan masuk untuk mengawan saja. Siap rumah, mungkin pun dia pun hantar WhatsApp atau call, hello darling, rumah dah siap, mari. Untuk apa? Untuk bersenggama. Tapi malangnya, selesai peranannya, peranan jantan untuk memuaskan nafsu betina, yang jantan dia akan cepat-cepat melarikan diri dalam kata ketan. Kenapa? Kerana si betina akan membunuhnya sebagai makanan. Masya Allah, kalau manusia lah macam ni, lepas bersama, yang isteri akan makan, akan bunuh dan makan suami, memang huru-hara. Huru-hara sekali. Okey, cerita labah-labah tadi. Selepas mengawan, dia pun mengandunglah. Dan labah-labah betina ini akan bertelur dengan banyaknya. Disimpan dalam kepompong. Ada juga spesies labah-labah betina yang akan mati
sejurus selepas mengeluarkan telurnya yang diletakkan dalam kepompong tu tadi. Apabila telur pecah, apa jadi? Anak-anak keluar dalam suasana yang cukup sesak kerana jumlah anak-anak tu sangat banyak dalam kepompong yang kecil. Berasak-asak lah. Jadi bila berasak-asak, kita boleh faham lah. Tentulah bertindih-tindih antara satu sama lain. Tapi bukan setakat itu saja. Mereka pun mula membunuh sesama sendiri demi mendapatkan makanan dan tempat. Ya Allah, makan adik-beradik. Mereka membawa hidup masing-masing sehingga berlaku peperangan adik-beradik. Sehingga akhirnya sedikit saja yang tinggal. Bilangan tinggal sikit lah sebab dah banyak kena makan. Siapa yang kuat sajalah. Yang boleh bertahan. Yang lemah, habis. Bukan setakat adik-beradik saja mereka makan. Bahkan ibu juga. Ibunya juga dimakan kalau ibu masih hidup. Sebab sebahagian ibu yang bila bertelur, dia akan mati. Sebahagian akan hidup. Yang hidup ni pun akan dimakan oleh anak-anaknya. Ya Allah, Ya Rabbi. Kalaulah manusia macam ini berlakunya, huru-hara tak? Memang sangat huru-hara. Itulah sekecil-kecil rumah atau negara. Ialah yang tiada kasih sayang. Yang terselamat dari sarang tersebut akan terus hidup jauh dari rumah yang penuh kekejaman dan tiada hubungan kekeluargaan. Dia jauh lari ke mana? Dia bina rumah baru. Yang selamat lari daripada rumah yang penuh kekejaman tu akan bina rumah baru. Tapi rumah yang baru ni pun juga penuh dengan bencana yang serupa. Dia berbalik-balik macam tu juga. Setiap tetamu dan pelawat yang masuki rumahnya atau sarangnya, dia akan bunuh. Huru-hara siapa nak pergi rumah dia. Rumah baru itu melalui kehidupan yang sama dengan cara kehidupan rumah yang dibina oleh ibunya dulu. Huru-hara, kacau bilau, porak-peranda, anak beranak memakan sesama sendiri. Allahu Akbar, itulah selemah-lemah rumah. Kelemahan pada hubungan kemasyarakatan dan kehidupan. Ibu sebagai pemerintah tidak lagi jadi penaung dan tempat kasih sayang. Rumah sebagai negara yang demikian hanya dibina untuk kepentingan kebendaan dan keduniaan sementara saja. Wallahu alam bisawab. Tuan-tuan, saya peringatkan sekali lagi, panjangkan pahala ini kepada sahabat-sahabat kita supaya kita bertambah-tambah pahala yang berterusan. Subscribe dan share seberapa mungkin ramai. InsyaAllah kita akan melihat nanti di akhirat kelak pahala yang kita banyak apabila ramai yang kita memberikan ilmu pada mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.